like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Negeri Sarawak mempunyai banyak taman negara. Salah satu daripadanya ialah Taman Negara Bako. Taman Negara Bako merupakan antara taman negara yang terletak di Kuching dan juga merupakan taman negara yang tertua di Sarawak. Perjalanan dari Samarhan ke Taman Negara Bako adalah sejauh 39.7 km, iaitu mengambil masa selama 44 minit. Hai semua, sekarang kami sudah sampai di Kampung Bako. Okey, dan kita perlu meneruskan perjalanan selama 10 minit lebih untuk sampai ke jeti. Mari kita pergi. Jumpa di Taman Negara Bako. Bye. Sampainya kami di Terminal Bako, kami telah menunggu lebih kurang sejam di terminal. Kemudian kami menaiki bot untuk pergi ke Taman Negara Bako. Setelah beberapa menit menaiki bot, kami telah pun sampai di pangkalan jeti Taman Negara Bako. Taman Negara Bako mempunyai pelbagai jenis fauna. Antara fauna yang menarik boleh didapati di taman negara ini adalah monyet, babi hutan dan juga pelbagai jenis reptilia. Selain itu, proboscis monkey atau monyet Belanda merupakan antara hewan yang dapat kami jumpai di Taman Negara Bako. Hewan ini hidup di samping orang hutan. Fizikal hewan ini sama seperti spesies monyet yang lain, namun ia berbeza dari segi rupa paras dan air muka. Monyet ini mempunyai hidung yang besar dan panjang. Wujud mitos dalam masyarakat Banjar berkaitan dengan hewan ini. Kisahnya bermula apabila mereka diserang oleh orang Belanda. Mereka mula berdoa dan pokok-pokok pun tumbuh dan terbentuk pulau yang didiami oleh monyet yang berhidung panjang dan menyerupai orang Belanda. Oleh itu, monyet tersebut digelar sebagai monyet Belanda. Selain itu, semasa melakukan aktiviti hiking, kami juga terserempak dengan satu lagi monyet, iaitu silvery lutung atau nama dalam bahasa Melayunya adalah lotong kelabu. Nama saintifik bagi haiwan ini adalah Trachypithecus cristatus yang merupakan salah satu monyet yang terdapat di Malaysia, spesifiknya di Taman Negara Bako. Seterusnya ialah Bornean bearded pig atau dikenali sebagai Sunda bearded pig. Fauna ini dapat dilihat di sekitar Taman Negara Bako, lebih-lebih lagi di kawasan headquarters, pantai dan juga tempat kediaman para pengunjung. Habitat utama Bornean bearded pig ini adalah di kawasan hutan hujan dan juga kawasan paya bakau. Semasa keberadaan kami di Taman Negara Bako ini, kami juga dapat melihat haiwan lain seperti haiwan jenis reptilia, iaitu ular daun yang ada di sekitar kawasan penginapan kami. Dan juga laba-laba spesies tarantula yang kami dapat lihat semasa melakukan aktiviti berjalan malam. Ular daun adalah sejenis haiwan pohon bertubuh kecil dan ramping yang diklasifikasikan sebagai marga Ahetula. Ia dinamakan ular pucuk kerana bentuk tubuhnya yang menyerupai pucuk-pucuk tanaman yang panjang dan hijau cerah. Ular ini bertaring belakang dan memiliki bisa rendah. Apabila ular ini berasa terancam, ular ini akan melengkungkan lehernya sehingga membentuk seperti huruf S, lalu mengecutkan lehernya untuk menyerupai ular tedung. Namun, seperti yang kami lihat di kawasan Bako, ular tersebut tidak menunjukkan sifat-sifat seperti yang diterangkan kerana ianya tidak berasa terancam dan sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Antara kesan modernisasi untuk haiwan-haiwan yang terdapat dalam kawasan Taman Negara Bako adalah haiwan liar berubah menjadi haiwan yang sedikit pasif daripada habitat asalnya. Sebagai contoh, babi hutan yang dilihat sangat jinak dan mesra dengan keadaan sekelilingnya. Hal ini kerana haiwan ini tidak melarikan diri apabila pengunjung cuba memberikan makanan kepada mereka. Kesan seterusnya adalah haiwan berasa terancam kerana terdedah dengan pengunjung. Monyet Belanda dan silvery lutung monkey berasa terancam dan takut untuk muncul pada kebiasaan waktunya. Adalah sukar untuk kami menjumpai haiwan tersebut
kerana mereka hanya keluar pada waktu-waktu yang tertentu. Seperti yang terdapat dalam video ini, ianya hanya keluar pada waktu pagi kerana tidak ramai orang yang keluar pada waktu tersebut. Selain itu, kesan yang dapat kita lihat adalah menghadkan pergerakan haiwan. Contohnya, keadaan cuaca di kawasan Taman Negara Bako juga menghadkan pergerakan haiwan yang berada di kawasan tersebut. Hal ini kerana keadaan cuaca yang agak panas menyebabkan mereka bersembunyi dan hanya aktif pada waktu yang tertentu. Sebagai contoh, babi hutan dilihat berkeliaran di sekitar kawasan Taman Negara Bako pada awal pagi dan waktu senja, manakala proboscis monkey pula dilihat aktif pada awal pagi. Apa yang dapat saya rumuskan, walaupun Taman Negara Bako merupakan kawasan yang strategik, yang merupakan kawasan hutan tebal, juga terdedah dengan kesan modernisasi habitat fauna yang ada di kawasan Bako. Hal ini demikian kerana kawasan ini sudah mula terdedah dengan pengunjung dan terdapat beberapa pembangunan yang telah dijalankan. Oleh itu, ekosistem haiwan di Taman Negara Bako perlahan-lahan terjejas dan haiwan mula menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling, di mana menjadikan haiwan tersebut